Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ceritakan dekat awak perbezaan antara faedah mudah dan faedah kompaun. Jadi hari ni kita akan tengok muka surat 137. Okey. Kenali faedah. Tahun 5 awak akan berkenalan dengan dua jenis faedah, iaitu faedah mudah dan faedah kompaun. Jadi untuk yang pertama ni, teacher nak cerita berkaitan dengan faedah mudah. Okey, kita fahamkan dulu faedah mudah. Faedah mudah ni, kalau dalam buku teks muka surat 137, dia cerita dekat kita takrifan dia, dekat bawah ni. Faedah mudah ialah sejumlah wang yang diperoleh apabila seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Selalunya faedah mudah ni diberikan pada tahun semasa ataupun tahun pertama penyimpanan di bank. Kita akan panggil dia faedah mudah sebab dia duduk dalam satu tahun je. Kita kira pengiraan faedah itu dalam tempoh 1 tahun. Itu takrifan bagi faedah mudah. Cara pengiraan faedah, kita akan guna peratus. Selalunya dia bila kita simpan wang di bank, bank akan beri faedah pada kita. Faedah ni kalau senang ditakrifkan dia seperti satu bonus ataupun hadiah yang bank bagi bila kita simpan duit dekat bank dia. Yang itu senang nak ingat. Awak nak faham macam tu. Katakan kita simpan banyak, kita akan dapat nilai faedah tu banyak sikit lah. Kadar faedah, peratus faedah dia tidak berubah. Tapi kadar faedah bergantung kepada peratus faedah untuk kita dapat. Jadi teacher nak cerita kat sini, bila dia berkaitan dengan faedah, dia akan beri dekat kita peratus. Peratus ni adalah peratus faedah setiap tahun. Selalunya tidak berubah. Tapi kadang dalam soalan ada juga dia beritahu tahun pertama peratus 3%. Tapi bila masuk tahun kedua peratus berubah. Tapi jarang-jarang berlakulah dalam soalan. Selalunya soalan akan keluar dia akan beri nilai peratus tu adalah sama setiap tahun. Tapi kalau dia berubah, awak kena kenal pasti. Bila kita dapat dah peratus faedah dalam soalan, kita akan guna peratus faedah untuk cari nilai faedah. Ada beza ya, peratus dengan nilai. Peratus yang dia beri dalam bentuk peratus. Nilai faedah maksudnya dalam bentuk wang ataupun dalam bentuk RM, ringgit. Ringgit Malaysia ni. Macam mana kita nak dapat nilai faedah? Kita akan kira menggunakan peratus faedah didarabkan dengan nilai duit simpanan kita pada tahun semasa. Teacher ulang balik macam mana kita nak kira nilai faedah. Kita akan guna peratus faedah didarabkan dengan nilai wang simpanan kita pada tahun semasa. Jadi kita akan dapat nilai faedah untuk tahun semasa. Bila saya kata tahun semasa, maksudnya pada tahun itulah. Kalau disuruh kira pada tahun 2020, so awak akan ambil duit simpanan tahun tu darab dengan peratus faedah. Kalau dia suruh kira untuk tahun 2021, awak akan ambil jumlah wang simpanan tahun 2021 didarabkan dengan peratus faedah tahun itu. Yang itu kena jelas. Jadi, saya dah cerita dekat awak berkaitan dengan faedah mudah, cara mengira. Kita tengok dari dialog pada muka surat 137 ni. Awak tengok ayah dia nak simpan wang. Wang simpanan ayah. Dia bagi kat kita satu penyata. Yang ini adalah penyata. Ayah dia nak simpan wang. Selamat pagi, saya ingin mengemas-kini buku akaun ini. Dia nak mengemas-kini buku akaun. Dia pergi dekat kaunter, dia nak kemas-kini buku akaun. Dalam tu dah ada duit dalam bank.
Ayah dia cakap wang simpanan ayah telah bertambah daripada RM10,000 menjadi RM10,200. Okey, ayah dia kata. Jadi, ayah dia kata macam tu pada anak-anak dia. Jadi, dekat sini awak tengok penyata dah berubah. Pada 1 Januari 2014, baki dia adalah RM10,000. Tapi bila sampai ke tahun depan dia, selepas tahun 2014, kita ada tahun 2015. Dan duit dalam bank dia telah bertambah menjadi RM10,200. Datang dari mana RM200 tu? Ada peningkatan RM200 kan, awak tengok kan? Okey, RM200 ni datang dari faedah. Ini adalah nilai faedah. Macam yang teacher kata tadi, bonus yang bank bagi sebab kita simpan dalam bank dia. Okey? Jadi, pada tahun 2014, ayah simpan RM10,000. Kemudian 2015 duit ayah bertambah. Awal tahun 2015 duit ayah bertambah 200. 200 tu bank bagi dekat ayah. Bonus sebab simpan dalam bank itu. Okey? Jadi 200 itu adalah faedah yang kita dapat. Okey. Jadi bagaimanakah wang itu boleh bertambah ibu? Anak dia tanya dekat mak dia. Okey. Begini Edin, bank memberikan kadar faedah sebanyak 2% setahun. Jadi faedah mudah yang diterima oleh ayah ialah RM200. Bagaimana cara nak mengira? Macam yang teacher cakap tadi, ambil peratus faedah, 2%, awak darabkan dengan duit simpanan ayah. Duit simpanan ayah RM10,000. Jadi kita akan dapat, bila kita selesaikan darab pecahan tadi, okey, kita akan dapat nilai RM200. RM200 tadi tambahlah balik pada baki RM10,000 tadi. Jadi ayah akan dapat duit RM10,200. Okey, itu berkaitan faedah mudah. Saya nak cerita dekat awak pula faedah compound. Ada dua faedah tadi dia kata, faedah mudah, faedah compound. Faedah mudah kita dah selesai. So kita tengok pula faedah compound. Faedah compound, takrifan dalam buku teks, dekat sini dia kata, faedah compound ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Okey. Senang cerita macam ni. Faedah compound adalah faedah yang terkumpul. Maksudnya kita kira dari tahun kedua, lepas tu kita kira lagi faedah untuk tahun depan iaitu tahun ketiga. Kita kumpul. Mula-mula kita kira tahun kedua, kemudian kita kira tahun ketiga, lepas tu kalau ada lagi kita kira tahun yang keempat. Bergantung kepada soalan untuk suruh awak cari faedah compound. Okey? Faedah mudah tadi tahun semasa. Selalunya tahun pertama. Faedah compound dia dah bermula bila kita mengira dari tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Duit dalam bank. Itu kita namakan faedah compound. Okey. Senang nak faham macam tu. Okey. Tahun pertama kita panggil faedah mudah sebab dia tahun semasa. Tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya kita panggil faedah compound sebab kita kumpulkan. Okey, kita kumpulkan. Sebab ada soalan dia tanya, hitung faedah yang didapati pada tahun ketiga. Bila dia tanya tahun ketiga penyimpanan, kita tak boleh guna faedah mudah. Kita guna kaedah penyelesaian faedah compound. Iaitu kita kena buat satu-satu. Kira dulu tahun pertama, kira pula tahun kedua, kira pula tahun ketiga. Baru kita akan dapat faedah untuk tahun yang seterusnya. Okey? Satu yang teacher nak pesan,
kebanyakan calon buat salah ketika menjawab, kaedah penyelesaian kita sama macam kita menyelesaikan faedah mudah. Sama. Syarat dia tadi peratus faedah darab dengan duit simpanan. Okey? Itu adalah jalan kira dia. Okey? Peratus faedah darab dengan duit simpanan. Okey. Kita tulis sikit kat sini. Cara mengira, okey? Kita akan guna peratus faedah. Kita akan darab dengan duit simpanan. Okey, itu yang penting dia. Peratus faedah darab dengan duit simpanan. Cuba bagi nampak merah sikit. Bagi awak nampak. Ini adalah kaedah mengira. So kita ambil peratus faedah. Peratus faedah kita dah ada dah ni 2%. Darab dengan duit simpanan. Duit simpanan tahun semasa. Okey? Lepas tu kita akan dapat nilai faedah. Itu faedah mudah. Okey. Faedah compound sama. Tapi kita kira tahun pertama, dah dapat tahun pertama, kita kira tahun kedua. Tapi pesanan teacher, tahun kedua nilai duit telah bertambah. Okey? Tahun kedua nilai duit telah bertambah menjadi dia dah bertambah meningkatlah sebab dia masuk tahun kedua, dia dah ada tambahan dari faedah tahun pertama. Sekarang ni yang teacher nak pesan dekat awak, bila awak mengira, pastikan awak ikut tahun tu bagi ada. Okey? Bagi ada. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk dekat awak macam mana kita nak mengira faedah compound. Okey, kita ada faedah compound. Awak tengok ada 3 tahun ni. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Bila sekarang ni kita dah ada dah 2% tu, kita akan guna pengiraan tu setiap tahun. Kita akan kira dulu tahun pertama. Okay, kita akan guna nilai faedah 2% untuk tahun pertama. Okey, 2% untuk tahun pertama ni awak darabkan dengan baki awal tahun tu. Okey, kita akan ada baki dia 2%. Kita darabkan dengan RM10,000. Ini yang ayah dia simpan untuk tahun pertama tadi. Bila kita kira, kita dapat nilai faedah dia RM200. Jadi awak akan tambahkan nilai RM200 dengan RM10,000. Kita akan dapat RM10,200. Ini faedah mudah. Ini adalah nilai wang simpanan untuk tahun pertama. Jadi untuk tahun kedua, duit dah bertambah ni. RM10,200 dah bertambah. Jadi kita pergi dekat sini. Okey. Kita pergi dekat sini, baki awal tahun, kita bawa dia nilai dah bertambah jadi RM10,200. Kaedah yang sama untuk tahun kedua, awak darabkan dengan 2%. Jadi kita akan dapat nilai faedah untuk tahun kedua adalah RM204. Okey? RM204 ni untuk tahun akhir dia, tahun kedua tu, hujung tahun dia, awak akan tambahkan. Bila awak tambah dua-dua ni, baki awal tahun dengan nilai faedah dia, kita akan dapat RM10,404. Itu baki hujung tahun kedua. Kemudian baki hujung tahun kedua tadi awak bawa ke awal tahun ketiga, duit dah bertambah, semakin bertambah. Okey? Kaedah yang sama, darabkan dengan 2%, tapi darab dengan duit simpanan tahun semasa. Jadi kalau nak kira tahun ketiga, darab dengan nilai duit tahun ketiga. Okey? Jangan pergi darab dengan yang awal tahun pertama tadi, dia dah berubah. Jadi awak akan dapatlah nilai faedah tahun ketiga.
Bila nak dapatkan baki hujung tahun dia, macam tadi juga kita tambahkan dua-dua ni. Okey, kita akan dapatlah baki hujung tahun dia. Okey, itu cara pengiraan dia. Okey, boleh? Okey, itu cara pengiraan yang ada. Sekarang ni, faedah compound, dia dah cerita dah dekat kita nampak ni. Dia tambah dari nilai yang sepatutnya. Jangan pergi tambah dekat duit yang awal tadi, okey? Okey. Jadi, teacher dah cerita berkaitan dengan faedah mudah dan faedah compound. Jadi, hari ni, sebagai latihan hari ni, saya nak awak jawab dulu soalan muka surat 139. Ada celik minda. Yang soalan ni tak perlu kira pun, dia dah tolong kira dah. Sebab dia dah isi dah dekat awak ni. Cuma awak kenal pasti sahaja. Okey, itu sahaja dari teacher. Semoga segalanya dipermudahkan untuk kita dan harap-harap kita boleh berjumpa di sekolah dengan cepat. Okey, itu sahaja dari saya. Bye. Assalamualaikum. Selamat menjawab.